sampai ke surat 5 ya. Ini baru kita nak masuk kepada usul ya, 99 usul dirayat hadis. Usul dirayat hadis yang akan dikemukakan tidak dapat tidak mestilah diketahui oleh setiap orang pengkaji hadis demi menjaga ketulinan dan kesucian usul-usul ini juga akan menyelamatkan umat Islam daripada tipu daya dan pandangan jahat oleh pihak musuh Islam di sepanjang zaman ini. Para ulama kita dari dahulu sampai sekarang tidak putus-putus membuat kajian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya panduan praktikal ini diterima umat dalam keadaan tidak bercampur baur dengan kepalsuan yang sentiasa disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam usaha yang berterusan itu lahirlah tokoh-tokoh seperti Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ali ibn Al-Madini dan lain-lain. Sebahagian besar daripada usul-usul yang akan dikemukakan nanti sebenarnya telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, As-Sakhawi, Al-Jazari, Mulla Aliul Qari, Maulana Shibli Nu'mani, Maulana Habibur Rahman dan lain-lain. Semoga Allah merahmati mereka semua. Seperti saya sebutkan sebelum ini, bahawa 99 itu hanya sempena sahaja. Bukan artinya ia terhad setakat itu sahaja, tidak lebih, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak. Seperti mana kita tahu nama Allah yang masyhur 99 itu bukan berarti terhenti hanya setakat itu sahaja, tidak boleh lebih. Tidak begitu. Bahkan boleh lebih. Walau bagaimanapun kita cubalah menggabungkan mana-mana yang boleh dimasukkan di bawah satu usul, cuba. Walaupun kalau diperincikan, diperhalusi, boleh diasing-asingkan, tetapi untuk menjimatkan, meringkaskan bilangan setakat 99 itu, terpaksalah setengah-setengah tempat tu kita gabungkan. Dan itu mungkin kepada yang teliti akan nampak cara itu akan datang insya-Allah. Jadi tujuan kita mengetahui usul dirayat ini ialah untuk menjaga kesucian agama Islam yang berpunca daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita mengetahuinya sebenarnya seronok, suka. Sebab kita nampak jelas asas-asas dan prinsip-prinsip agama tu dari segi menggunakan logiknya, memang puas hatilah kita nampak tu. Tak ada benda-benda yang macam memaksa kita, tidak. Menyebabkan kita akan menerima agama itu dengan sukarela, penuh suka hati, seronok. Bukan ada sebarang paksaan di situ. Sebenarnya kerja-kerja ini sudah dimulakan oleh ulama-ulama dahulu, seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Mereka telah memulakan kerja-kerja ini di zaman masing-masing lah. Dan di zaman kemudian pun ada juga sampai sekarang ini. Ini semua supaya kita tidak terjebak dalam fitnah yang dibawakan melalui hadis.
melalui hadis. Sebenarnya agak susah kalau nak bandingkan hadis dengan Quran, sebab Quran itu dia terhad. Ramai orang yang hafal dan tak banyak sangat. Kita boleh tengok dalam satu mushaf, satu kitab sahaja, dan tak perlu kita kepada kajian tentang sanadnya, nak bincang tentang perawi-perawinya, itu dah selesai di situ. Tak timbul masalah lagi, ringan lah dari sudut itu. Adapun hadis ini dia banyak sangat, banyak sangat, terutamanya yang tidak masyhur itu. Kalau mengambil kira yang tidak masyhur dan yang maudhu', maka banyak sangatlah, tak akan ada hujungnya, tak akan ada hujungnya apa yang dinamakan hadis itu. Supaya kita dapat bezakan dengan mengetahui usul-usul ini, kita dapat membezakan mana hadis, mana sunnah. Yang kita naknya sunnah itu, iaitu hadis yang telah dikupas lah, gitu, kupas, digilakkan. Dengan begitu kita nampak terang lah. Itulah yang nak jadikan pegangan. Adapun hadis tu macam-macam lah, macam-macam. Ada yang maudhu', itu tidak akan ada hujungnya. Jadi berapa juta tak tahulah sampai kiamat, sampai kiamat. Cuma dapat kita mengetahuinya melalui usul-usul seperti inilah. InsyaAllah akan dapat membantu kita banyak sekali, membantu kita dalam usaha itu. Baiklah, insyaAllah kita akan masuk hari ini kepada usul yang pertama, usul 1. Usul 1 pada muka surat 6. Hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerupakannya dengan makhluk seperti berjisim, berkaifiat dan sebagainya, kecuali apa yang tersebut di dalam Al-Quran dan sabit di dalam hadis sahih. Setelah diisbatkan, ia sama ada ditafwidkan, yang diserahkan hakikat maknanya kepada Allah, atau ditakwilkan. Jika ada ruang-ruang dan alasan-alasan yang kokoh membolehkannya ditakwil, di samping diyakini bahawa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun daripada makhluknya. Antara contoh yang sesuai dikemukakan untuk usul 1 ini ialah riwayat berikut. Ini riwayat-riwayatnya. Jadi bukan kita kata tidak ada yang sahih. Dalam yang sahih itu, yang mana zahirnya menampakkan Allah itu menyerupai makhluk. Zahirnya, sekali pandang macam Allah itu berjisim, sekali pandang macam Allah itu ada persamaannya dari sudut-sudut tertentu dengan makhluk, bahkan manusia. Bukan tidak ada, ada. Itu kita kecualikan. Sekadar itu kita kecualikan, kena terimalah. Cumanya kaedah yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kaedah. Yang pertama, tafwid, serahkan kepada Allah SWT terus. Yang seumpama itu, misalnya dia sebut Tuhan ada tangan, ada mata, ada wajah, dan sebagainya. Ini serahkan kepada dia, dia saja yang mengetahui tentangnya. Yang kedua, isbatkan, sabitkan, terima dulu bahawa ia mempunyai tangan, misalnya. Disebut tangan, terimalah tangan. Maknanya kita boleh terjemah tangan. Dalam bahasa mana-mana pun terjemah tangan lah. Tetapi tangan yang layak dengannya. Lepas itu baru serah. Serah kepada dia tentang hakikat maknanya, dengan beriktikad bahawa ia tidak menyerupai makhluk, tak sama dengan makhluk, bukan berjisim seperti makhluk dan sebagainya seperti makhluk, langsung tak ada.
Itu yang kedua. Yang ketiga ialah takwil, mengikut kaedah takwil. Jadi takwil ni seperti disebut di sini, jika ada ruang-ruang dan alasan-alasan yang kokoh membolehkannya ditakwil. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Kalau tak ada alasan, tak boleh. Misalnya yang boleh ditakwil, ia sesuai dengan Quran. Di satu tempat nampak macam serupa Allah tu dengan makhluk, di tempat yang lain maksudnya begini. Kita pakai seperti itulah. Atau takwil mengikut kaedah bahasa Arab, tak keluar daripada kaedah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang digunakan begitu dan seumpamanya. Jadi jika ada ruang-ruang untuk takwil, boleh ditakwil, bahkan perlu ditakwil. Misalnya kita kata dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi bersama itu macam mana? Bersama itu macam mana? Bersama seperti kawan kita di sebelah kah? Bersama seperti nyawa kita dengan tubuh kita kah? Tak boleh dipisah. Atau macam mana? Jadi kalau Allah tu bersama kita, bersama kamu, kamu tu ramai kan? Di sana pun ada, di sini pun ada. Adakah Allah ni ada di mana-mana? Itu kena takwil. Takwilannya, jadi setengah ulama dia kata Allah itu meliputi. Jadi salah. Meliputi itu, yakni dia faham Tuhan itu ada di mana-mana. Itu salah. Tak benar itu. Jadi kena takwil. Apa takwilnya? Takwil dalam Quran sendiri sebut. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Ini meliputi itu maksudnya macam mana? Meliputi itu. Apa ni yang tak ada nota boleh tengok di belakang tu dulu, supaya lebih sedap kita bincang, insya-Allah. Jadi kena takwil lah. Tak boleh kita kata Allah meliputi itu dengan arti makhluk ni semua ada dalam dia. Itu mana meliputi. Atau meliputi itu maksudnya ia ada di dalam sesuatu. Di dalam sesuatu. Seperti dalam setiap tubuh yang bernyawa tu ada nyawa. Satu meliputi dengan makna segala sesuatu berada di dalamnya, tak boleh. Atau ia berada di dalam segala sesuatu, tak boleh juga. Jadi kena takwil macam mana? Wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Yani ilmu Allah itu meliputi, bukan zatnya, tubuhnya, dirinya, bukan. Ini takwil. Inilah yang dikatakan takwil. Jadi ayat tadi bersama kamu, mana pengetahuannya. Dia tahu di mana-mana pun kamu ada, tak putus, tak hilang dari pengetahuannya. Itulah yang dikatakan takwil yang ada ruang, ada jalan, dan sepatutnya kena takwil begitu. Kalau tidak ditakwil, jadi timbul masalah, akan menimbulkan masalah. Semua ulama takwil, tak boleh tak takwil. Sebab macam tadilah, ada dalil yang lain yang menyebutkan maksud meliputi itu ialah ilmunya, bukan meliputi zatnya, dirinya, bukan. Ini kena takwil lah. Begitu juga di dalam hadis kan ada sebut hamba ini sentiasa mendekatiku, beribadat kepadaku dengan ibadat-ibadat sunat, sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kepadanya, kasih kepadanya. Bila aku sayang kepadanya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang dia guna buat mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia guna
buat melihat dengannya, dan aku menjadi tangan yang dia sentuh, dia pegang sesuatu dengannya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku jadi kakinya yang dia guna buat berjalan dengannya. Jadi apakah kita kata Tuhan ini bertukar jadi pendengaran kita, bertukar jadi pendengaran kita. Tuhan jadi makhluk pula, Tuhan jadi penglihatan kita, Tuhan jadi tangan kita. Apakah itu maksudnya? Kena takwil. Kalau tak takwil, masalah ya. Timbul masalah. Jadi Tuhan itu bertukar, rupanya menjelma menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan, menjadi kaki dan sebagainya. Itu perlu ditakwil. Memang ada pun yang seumpama itu. Jadi sekali-sekali nampak macam dia sudah jadi kita, sudah jadi kita, sudah jadi kaki kita, sudah jadi tangan kita. Jadi ini ditakwilkan oleh para ulama kita dengan mengatakan aku jadi penglihatan dia tu maksudnya, jadi pendengaran dia tu maksudnya, dia tidak dengar kecuali apa yang aku suka dia dengar, apa yang aku reda untuknya mendengar. Dia jadi begitu, jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia melihat pun, dia melihat apa yang Allah reda dia melihatnya. Seolah-olahnya Allah lah yang melihat. Allah nak kan, Allah suka benda-benda macam tu. Jadi begitu manusia dia jadinya apabila dia ni rapat dengan Allah, apabila dia beribadat selain daripada ibadat fardu, ditambahnya dengan ibadat-ibadat sunat. Kalau dia pegang, kalau dia berjalan, semuanya mengikut kehendak Allah. Itu maksudnya. Bukan maksudnya Tuhan tu jadi bertukar menjadi tangan, menjadi penglihatan. Tidak. Ini antara ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang perlu ditakwil. Kalau tidak takwil, timbul masalah. Timbul masalah. Dan ini adalah cara yang diterima oleh ulama kita daripada dahulu sampai sekarang. Daripada dahulu sampai sekarang. Setengah-setengah dia tak mahu takwil, dia kata gitu-gitulah, tapi dia tidak menjumpai kita. Dia ambil jalan mudah begitu. Itu pun satu cara, tetapi lebih selesa untuk kita nak faham jika dengan takwil seperti tadi. Jika dengan takwil seperti tadi. Itulah maksud takwil yang dibenarkan, yang ada asasnya. Kalau tidak menyebabkan Allah itu menyerupai makhluk. Yang dimaksudkan di sini ialah yang tidak ada asasnya, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Tak ada. Tiba-tiba disabitkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau kita bersandar ataupun berpijak di atas landasan ini, jadi salah. Inilah menyebabkan jadi golongan timbul, lahir golongan musyabbihah, golongan mujassimah, kerana dia merupakan Allah seperti rupa manusia, makhluk. Misal contoh saja ya. Disebutkan Allah ada tangan, ada mata, ada wajah. Itu semua disebutkan dalam Quran. Dah ada wajah, ada mata, ada tangan, mesti dia ada hidung. Allah ada hidung juga. Hidung dia tu ada dua lubang macam lubang hidung kita. Tak boleh. Tak ada lubang pun tak boleh. Satu lubang pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada sebut dalam mana-mana hadis ayat Quran tentang hidung Allah. Walaupun dia kata dia wajah, tak boleh. Kalau kata juga dengan sebab kita kata dah, dia kata ada muka, bila muka adalah benda-benda itu. Jangan kata begitu. Setakat yang dia sebut sudahlah. Kalau macam dia sebut Allah itu ada jari jemari, itu kena terima. Jari jemari ada dalam hadis dan sahih. Satu jari diletaknya, pada satu jarinya diletakkan langit bumi, pada satu jarinya diletakkan pokok-pokok dan sebagainya. Ini ada. Tapi jari macam mana? Kena takwil ataupun terima sajalah jari yang layak dengannya. Tapi kalau hidung tak ada. Telinga kan? Tuhan ada dua telinga. Ini. Tak boleh. Ini maksudnya begitu. Ataupun digambarkan
dengan gambaran yang jelas nampak Allah ni seperti makhluk. Padahal tidak ada di dalam nas. Ini mesti kita terhenti setakat nas. Yang ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih, ya. Tak ada, tak boleh. Tak boleh kita panjang-panjang bawa atau fikir sendiri, tambah-tambah, tak boleh. Setakat yang disebut, setakat itu saja kita terima. Di samping yakin bahawa Allah tidak mempunyai sesuatu apapun, menyerupai sesuatu apapun daripada makhluknya. Ini antara contohnya. Sebab saya akan bagi untuk setiap usul ini 3 contoh. Setiap usul 3 contoh. Bukan bermakna 3 ni saja ada. Banyak lagi yang lain. Ada kalanya tak berapa banyak, tapi boleh kita masukkan dalam usul tertentu. Tapi kebanyakannya ni tak ada had dah ni. Yang ni usul satu ni, walaupun saya bagi 3, sebenarnya tak ada had. Mungkin akan dibuat macam-macam lagi. Tetapi ia boleh termasuk bahawa usul ni bila begitu kita tolak dengan senang saja. Cuma nak tahu tadi, jangan main-mainlah, kena belajarlah juga. Bahawa Tuhan ada muka, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ada muka, ada. Terima. Setakat itulah. Jangan lebih-lebih. Jangan kata dia ada perut pula, dia ada belakang pula. Jangan. Setakat itu saja. Jadi tak dapat tidak, kita kena tahu asasnya dulu. Dalam masalah ni, usul ni, kena tahu asas. Yang mana ada berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Yang mana tak ada. Yang tak ada tu ketepikanlah, tolaklah. Kalau kita ragu-ragu yang ni ada ke tidak, tanyalah dulu. Tanya dulu ulama-ulama, dia akan cerita yang ni ada. Kalau ada, kena terimalah. Macam tadilah, dalam keadaan kita kita percaya Allah tidak menyerupai makhluk, tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat makhluk tidak ada padanya. Contoh pertama, Yunus bin Bukair meriwayatkan an Ibn Ishaq an Abdul Rahman bin Al-Harith an Abdullah bin Abi Salamah an Ibn Umar annahu ba'atha ila Ibn Abbas yas'aluhu hal ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu faba'atha ilayhi an na'am ra'ahu ala kursiyyin min dhahabin yahmiluhu arba'atun min al-malaikah malakun fi surati rajul wa malakun fi surati asad wa malakun fi surati thawr wa malakun fi surati namir nasr fi rawdatin khadra dunahu firashun min dhahab firashun min dhahab. Maksudnya sesungguhnya Ibnu Umar telah menghantar seseorang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya beliau begini, adakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad, telah melihat Tuhannya? Ditanya. Dia suruh satu orang pergi tanya Ibnu Abbas. Kedua-duanya sama-sama sahabat. Ibnu Abbas pun sahabat, Ibnu Umar pun sahabat. Kenapa yang jadi dia hantar orang pergi tanya Ibnu Abbas? Sebab memang ada dalam beberapa riwayat menyebutkan Ibnu Abbas ini antara sahabat yang terima Nabi telah melihat Allah. Jadi sahabat-sahabat lain yang tak tahu, suruh orang pergi tanyalah. Suruh orang pergi tanyalah. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang ni yang tidak sahih. Ibnu Abbas menjawab, iya, baginda telah melihatnya di atas kerusi. Yang ni sedang duduk di atas kerusi. Allah duduk di atas kerusi emas yang dipikul oleh 4 malaikat. Jadi Allah duduk di atas, macam saya duduk dah, tapi kerusi emas. Begitu.
Yang pertama dalam rupa seorang lelaki yang memikul itu, malaikat yang memikul kerusi itu, pertamanya dalam rupa seorang lelaki. Yang kedua dalam rupa singa. Yang ketiga dalam rupa lembu, jantan. Dan yang keempat dalam rupa burung nasar. Di dalam sebuah bilik hijau, berhamparkan emas. Berhamparkan emas. Bilik tu hijau, di bawahnya berhamparkan emas. Jadi Allah duduk dalam bilik tu. Ini semua gambaran Allah menyerupai makhluk. Dan Allah berada di satu tempat, duduk di atas satu kerusi begitu, daripada emas. Melekatlah, kita kata pun bila duduk tu macam mana, melekatlah pada kerusi itu. Nah ini, apakah benda ni sahih? Tak ada yang sahih seumpama ni. Tak ada. Kalau yang ada dia sekadar begitulah, tangan, mata dan sebagainya gitulah. Macam ni tak ada. Kalau berjumpa, lain kali berjumpa dekat-dekat macam ni, bukan tu. Bukan tu. Allah tidak menyerupai makhluk. Gambaran tadi betul-betul menampakkan Allah menyerupai makhluk macam manusia ataupun sesuatu benda yang lain lah, yang terikat dengan satu tempat. Nampak begitu. Dan Nabi SAW tengok Allah tu, dia boleh bayangkan macam mana kaifiatnya. Macam ni dia cerita. Dan benda yang dia sebut itu jelas, makhluk, emas, kerusi, apa semua tu, hamparan daripada emas, kemudian dalam malaikat dalam rupa ini semua gambaran makhluk. Dan ini tidak benar. Rujukan yang tersebut cerita tadi disebutkan di mana? Ibnul Jauzi dalam Al-Ilalul Mutanahiyah, Al-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Ibnu Huzaimah dalam Kitabut Tauhid, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam As-Sunnah, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat. Dalam kitab-kitab ni ada sebut cerita tadi. Tapi cerita tu pergi ke mana-mana pun dia ada ni sanad tadi. Kalau kira sanad tadi. Komentar. Riwayat ini termasuk di dalam senarai Tafarrudat Ibnu Ishaq, yaitu riwayat yang hanya dikemukakan oleh Ibnu Ishaq sahaja. Pergi tengok di mana pun mesti ada nama dia. Dalam sanad dia tu ada Ibnu Ishaq. Seperti tadi kan kita tengok teks Arab dia tu, ada Ibnu Ishaq. Dalam terjemahan Melayu tu saya tak masukkanlah sanad-sanad itu. Kita ambil maksud isi dia tu, matan apa yang dikatakan hadis itu sahaja. Adapun dalam yang Arab yang asal itu ada sebut sanadnya. Itu tafarrudat. Tafarrudat ini apa? Ada nota kaki di bawah tu. Tafarrudat, kita biasakan dengan istilah-istilah hadis ini. Lain kali kalau sebut tafarrud, ini riwayat ini, orang ni bertafarrud, dia sebut tafarrada bi riwayatihi fulan misalnya. Orang ni sahaja maksudnya yang meriwayatkan hadis ini. Kalau tafarrudat itu beberapa riwayat dia yang dia bersendirian, orang lain tak ada sama-sama meriwayatkannya. Tafarrudat ialah riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi sahaja. Tafarrudat Ibnu Ishaq ialah riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq seorang sahaja. Ini pasal Ibnu Ishaq. Kalau orang lain pun macam tu juga. Ini tafarrudat A'mash misalnya, kita kata ini tafarrudat Zuhri, ini tafarrudat Malik, dan sebagainya. Cuma kalau tafarrudat orang ni dia lain, nilai dia lain, dia tidak sama. Jadi jelas cerita tadi, kita pergi ke mana pun, dalam kitab mana pun, dia akan ada dalam sanadnya itu, yang mana sebut sanad lah,
yang sebut sanad, dia akan ada Ibnu Ishaq di dalamnya. Kalau orang lain tak ada, yang itu mesti ada. Ini dipanggil tafarrudat Ibnu Ishaq. Tafarrudat Ibnu Ishaq jelas, ulama-ulama yang terima Ibnu Ishaq pun, Ibnu Ishaq ni seorang perawi yang sangat dipertikaikan oleh ulama-ulama hadis. Kita ambil yang terima. Yang terima pun mereka sepakat mengatakan kalau riwayat itu hanya Ibnu Ishaq yang meriwayatkannya, orang lain tak ada langsung, tak boleh pakai. Mereka pun tak mahu pakai juga. Orang yang pakai itu pun dia tidak pakai secara mutlak. Tidak kata yang Ibnu Ishaq ni kalau dia bersendirian pun boleh terima. Tidak, dengan syarat. Ini semua boleh dikatakan diterima oleh ulama-ulama hadis. Bahawa tafarrudat Ibnu Ishaq bukan hujah, tak boleh dijadikan pegangan. Berdasarkan riwayat-riwayat seperti inilah, para ulama telah menganggap Ibnu Ishaq sebagai seorang pendusta dan seorang mujassimah. Sebab tak ada orang lain bawa cerita ni. Kenapa dia saja yang ada? Jadi orang yang mengatakan dia pendusta dan mujassimah, dia kata inilah salah satu buktinya. Sebab kalau dia tidak ada maksud apa-apa, untuk apa dia bawa cerita tu? Untuk apa? Orang lain tak ada bawa, kecuali ada sesuatu lah. Kadang-kadang cerita perawi-perawi ni begini, dia ada agenda dia sendiri, ada agenda dia sendiri, dia ada maksud dia sendiri, masuk di kalangan masyarakat ahli sunnah. Lama banyak dia cerita yang betul. Tapi dia ada agenda dia. Sampai masa dia masuk 2-3 saja, di celah-celah yang ribuan itu 2-3 itulah yang dia maksudkan. Inilah bahaya. Sebab itulah ulama dia berhati-hati. Ini kena tengok. Ini bermaknanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni, adakah riwayat dia ni kita katalah 1000. Kalau 3 pun ada daripada 1000 yang menyokong fahamannya, ulama sudah tahu kalau orang macam ni mujassimah ni macam mana. Dia akan menggambarkan Tuhan ni macam berjisim, seperti makhluk. Itulah mujassimah. Kalau ada riwayat macam tu, mereka tak akan terima. Yang 3. Kalau banyak-banyaklah. Daripada 1200. 200 lah tolak. Nak pakai pun yang lain. Kalau macam Ibnu Ishaq, yang lain tu yang orang lain juga ada meriwayatkannya, bukan dia seorang saja. Kalau dia seorang saja, tak boleh. Ini apalagi menyokong fahaman dia, dan dia seorang saja, tak boleh. Akidah ni tak boleh diletakkan di atas asas yang rapuh macam tu. Bukan asas pun itu, tak ada asas tu. Akidah dia kena kuat. Quran, boleh, itu baru jadi akidah. Atau hadis. Hadis tu pun setengah ulama kata nak jadi akidah ni mutawatir, setengah kata tak perlu mutawatir, sahih. Ya, suka-sukanya sahih. Jadi yang ini tidak sahih. Tidak sahih. Kalau kita tengok dari sudut sanadnya pun tidak sahih. Tadi B, ia juga munqati', kerana tidak diketahui siapakah yang dihantar Ibnu Umar untuk pergi bertanya Ibnu Abbas. Ini munqati'. Ada nota di bawah tu, riwayat atau hadis yang tidak tersebut atau gugur seorang perawi atau beberapa orang perawi di dalam sanadnya, khususnya sebelum sahabat. Jika tidak ada seorang perawi atau tidak jelas siapa dia, maka hadis itu akan dianggap sebagai munqati', putus. Bila putus, hadis itu jadi dhaif. Sekurang-kurangnya ia dhaif. Kalau mengambil kira yang lain, okey semua, perawi-perawi dia tu semua boleh terima. Tapi putus. Bila putus, tak boleh diterima lah. Tak boleh kita jadikan sebagai dalil dan hujah. C, riwayat ini dan riwayat-riwayat yang dikemukakan di bawah contoh kedua dan contoh ketiga nanti
jelas menyerupakan Allah dengan makhluk. Macam itulah yang dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk tu, macam itulah. Kalau ada Quran, ada hadis, walaupun nampak serupa, lain, tu kena terima. Kena terima. Terima tu macam tadilah, dengan serahkan hakikat, maknanya dia saja yang tahu, yang layak dengannya, atau ditakwil. Ditakwil. Padahal Allah telah berfirman tentang dirinya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', bermaksud tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi kalau macam tadi ada serupa lah, kita boleh kata kalau macam duduk atas kerusi itu macam aku lah. Jadi kalau aku berjisim, dia pun berjisim. Begitulah. Kalau aku ni banyak kekurangan, kelemahan, berubah, dia pun berubah. Sebab yang tengok tu di atas kerusi, sebelum tu dia di mana? Kalau kita bukan sentiasa di atas kerusi, ada kalanya berjalan di tengah pekan, ada kalanya tidur, dia jauh lah tu, pergi jauh. Sebab itu tak boleh, dia kena tutup terus. Ini tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bermaksud dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Yang selalu kita baca dalam surah Ikhlas itu, di ujungnya itu, kalau macam tadi nampak banyak sangat tu serupa tu, maka jelaslah palsunya riwayat-riwayat ini kerana bercanggah dengan keterangan Al-Quran. Jadi salah satu kita nak tahu hadis itu palsu, dia bercanggah dengan Quran. Tuhan kata tak sama dengan makhluk, tak serupa dengan makhluk, dia kata serupa. Dia buat digambarkan serupa. Kalau macam tu, orang yang berpegang bahawa Allah ni menyerupai makhluk, dalam apa cara dan apa bentuk sekalipun, semua sekali bentuk makhluk atau sebahagiannya, itu dipanggil musyabbihah. Golongan sesat, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang yang percaya Allah itu mempunyai jisim, bila duduk di atas kerusi artinya ada jisim, ada tubuh. Ada 3 dimensi. Itulah, jisim itu ada 3 dimensi. Ada sudut, panjangnya, lebarnya, tebalnya, ada. Kita boleh ukur lah. Tak sama. Setiap jisim dia mesti boleh diukur dari 3 dimensi tadi. Jadi Allah pun begitu nampaknya. Tak boleh tu. Itu dikatakan mujassimah. Mujassimah. Di riwayat-riwayat seperti ini tentunya hasil rekaan golongan mujassimah dan musyabbihah yang mempercayai Allah berjisim dan menyerupai makhluknya. Kalau yang macam ni kita kena ingat, puak-puak itulah yang buat, yang reka. Jadi jangan diterima, jangan mudah diterima. Yang kena terima setakat yang ada. Yang ada tu pun macam tadi, tidak boleh lebih daripada itu, sekadar itu saja. Jadi seperti tadi kita nak kata, dia sebut ada mata, ada dia Tuhan ketawa, ada Tuhan ketawa, dia sebut Tuhan ketawa. Dalam hadis ada sebut. Kena terima. Jadi dah ketawa, ada semua, ada hidung pun ada. Kalau dia kita ni berjunuk ataupun kita ni kotor, dia pun pegang hidung dia, tutup hidung dia, paling jangan, jauh tu begitu. Hidung tu sendiri pun tak ada lagi. Macam mana kita nak kata dia pegang hidung dia, pusing, berpaling ke lain? Jauh. Tak boleh. Macam tu. Jadi kalau kata begini, dia termasuk dalam musyabbihah. Itu bahayanya. Atau mujassimah. Contoh kedua, An Abi Sa'adat Ahmad bin Mansur ibn al-Hasan ibn Ali ibn al-Qasim قال أنبأنا الإمام أبو الحسن علي بن إبراهيم الكروخي
قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمية ابن يعلى عن سعيد المقبري عن عكرمة عن ابن عباس. Panjang sanad tu. Jadi kalau sanad tu kita tengok pun kita pening. Boleh jadi terpedaya kita. Yang tak baik, tak biasa tu. Macam kitab-kitab yang sahih juga ada sanad dia. Jadi bahagian sanad tu dia kena sudut riwayat lah. Sudut riwayat. Kepada kita orang awam umum ni yang tak tahu cerita ni susah sikit nak kesan melalui sanad itu. Ani Ibn Abbasin. Jadi banyak dikaitkan dengan Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ada sebut begitu. Berkenaan dengan melihat Allah, berkenaan dengan begini-gini tu ada sebut. Jadi musuh-musuh Islam ni, orang yang ambil kesempatan ni, dia reka banyaklah letak atas nama Ibnu Abbas. Atas nama Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas tak adalah sampai begitu. Dia kata melihat saja. Bahkan dalam setengah riwayat dia kata melihat dalam mimpi, dalam tidur. Maksudnya Nabi bermimpi. Gitu saja yang dia sebut. Tapi ada sikit saja, itu sudah boleh jadi modal kepada puak-puak ni, dia buat macam-macam. Tadi pun Ibnu Abbas dikaitkan Ibnu Abbas. Kita kena ingat kenapa benda-benda melihat, hadis-hadis, cerita-cerita melihat Allah ini banyak dikaitkan dengan Ibnu Abbas. Sebab ada asasnya. Tapi asasnya sekadar tu je. Dilebih-lebihkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yanzilu kulla laylati jum'atin ila darid dunya fi 600,000 malak fayajlisu ala kursiyyin min nur wa bayna yadayhi lawh min yaqutah hamra fi asma man yuthbitu ar-ru'ya wal kayfiyah was surah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayubahi bihim al malaikah فيقول تبارك وتعالى هؤلاء عبيدي الذين لم يجحدوني وأقاموا سنة نبيي ولم يخافوا في الله لومة لائم أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأدخلنهم الجنة بغير حساب. Jadi sanad itu dalam terjemahan saya tak masukkan. Kena tengok yang asal lah. Saya ambil ringkas saja yang paling atas. Iaitu maksudnya Ibnu Abbas meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun pada tiap-tiap malam Jumaat ke dunia. Ke dunia ya. Yang dalam hadis yang sahih Allah turun ke langit dunia. Lain itu. Ini ke dunia. Dan dia itu tiap-tiap malam, separuh akhir malam, sepertiga akhir malam. Itu sahih, turun. Tapi tak ada pula dengan gambaran seperti ini. Turun begitu. Macam mana kaifiatnya? Tak ada. Turun ke dunia bersama 600,000 malaikat. Dia duduk di atas kerusi daripada cahaya. Di hadapannya ada sekeping lauh daripada yakut merah. Ini permata delima merah. Di dalamnya tercatat nama-nama orang yang mengisbatkan ru'yah. Yani orang yang menerima, orang yang yakin dapat melihat Allah. Jadi dia tekan sangat itu tu. Tekan sangat. Dalam tu ada nama orang-orang yang mengisbatkan ru'yah. Bukan ru'yah ni di akhirat nanti, bukan. Itu orang lain pun ada. Ini di dunia ni maksudnya. Orang ni terima Allah boleh dilihat. Kaifiat Allah dan surah, rupa bentuk Allah. Dia kaifiat tu macam mana cara dia duduk, macam mana cara dia turun, boleh disebut. Orang yang terima itu ada dalam senarai, dalam lauh yakut, permata delima yang merah itu. Istimewa lah orang macam ni. Dia angkat pula golongan itu.
dari kalangan umat Muhammad. Maka Allah berbangga dengan mereka kepada para malaikat seraya berkata, mereka inilah hamba-hambaku yang tidak mengingkari sifat-sifatku dan menegakkan sunnah nabiku. Jadi percaya Allah mempunyai sifat-sifat tertentu macam tu cara. Kalau tidak, itu bukan hamba-hamba Allah. Tak betul lagi akidahnya. Dia sampai begitu sekali jelasnya. Mereka tidak takut kerana kucelaan orang yang mencela. Memang pun kalau bawa fahaman macam tu, ramailah yang mencela. Tapi mereka ni tak takut. Dia mendorong orang supaya berfahaman macam ni. Aku jadikan kamu, wahai para malaikatku, sebagai saksi. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, pasti aku akan memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa hisap. Jadi masuk syurga terus ni. Tak ada hisap dah. Orang yang percaya macam ni. Jadi dia nak bawa ajaran fahaman itu, fahaman mujassimah dan fahaman musyabbihah itu, sampai direka hadis macam ni. Bahawa ni adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah, yang akan masuk syurga tanpa hisap. Nama-namanya tersenarai dalam permata delima merah di hadapan Allah SWT setiap hari Jumaat turun ke dunia. Begitu. Ini semua nak bawa orang kepada fahaman seperti itu. Dan ini adalah satu kesalahan besar. Kalau ada riwayat-riwayat yang seumpama ini, tolaklah. Rujukannya Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, As-Suyuti Al-La'ali'ul Masnu'ah, Al-Zahabi Mizanul I'tidal, Asy-Syaukani di dalam Al-Fawaidul Majmu'ah. Dalam kitab-kitab ini, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Mereka semua ni, tokoh-tokoh ni masukkan dalam tu. Ada dalam kitab tu lah. Dalam kitab tu lah ada. Bukan dalam kitab hadis yang sahih, tak ada. Dalam kitab-kitab seumpama itu, mereka bawa pun tujuannya nak bagi tahu kepada orang. Bukan nak sebar, nak bagi tahu kepada orang betapa golongan yang sesat itu telah mereka macam-macam hadis. Komentar. Setelah mengemukakan riwayat di atas bersama-sama sanadnya, Imam Ibnul Jauzi mengulas begini. Hadis ini maudhu'. Maudhu' maknanya palsu. Semoga Allah melaknat merekanya dan tidak mengasihaninya, kerana dia adalah seorang yang paling hina dari kalangan golongan musyabbihah dan paling jelek kepercayaannya. Ini menunjukkan ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ni anti lah, tak suka dengan fahaman macam ni. Mereka akan mengingatkan umat kepada penyelewengan dan kesesatan golongan ini. Saya percaya perkara seumpama ini tidak akan dinyatakan kecuali oleh pelampau-pelampau musyabbihah yang tidak pernah duduk bersama mana-mana orang alim. Kalau dia duduk dengan orang alim mana-mana sekejap pun, dia akan tahu benda macam ni. Tak betul. Hadis ini adalah hasil rekaan Abis Sa'adat yang kita baca dalam riwayat tadi yang mula-mula tu, Abu Sa'adat. An Abis Sa'adat Ahmad bin Mansur bin Al-Hasan bin Ali bin Al-Qasim. Itulah Abu Sa'adat. Sesungguhnya dia dikatakan berfahaman sesat, suka bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenali sebagai tokoh dalam agama, dan tidak mengambil berat tentang agama. Itulah latar belakang orangnya. Sedangkan kita ni Ahlussunnah wal Jamaah yang betul, nak terima daripada orang macam mana, jelas semua tahu macam mana peribadi tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ini orang yang tak kisah tentang agama, tak ambil berat pun tentang agama. Dia telah mereka satu peribadi Al-Karuhi tadi kan, dia kata dia ambil hadis ini amba'ana Al-Imam, daripada Imam Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Karuhi,
Dia kata dia ambil daripada Al-Karuhi. Sebenarnya dia reka saja orang tu. Orang tu tak ada pun. Karuhi tu tak ada. Manusia reka dia saja. Kalau ada orang akan pergi tanya, pergi cek, betul ke macam ni? Kenapa kamu ajar benda macam ni? Jadi dia sebut nama, tak tahu, tak boleh nak dihubungi. Padahal Al-Karuhi seorang yang langsung tidak dikenali tokoh-tokoh hadis. Jadi ulama-ulama kita buat kajian, ini orang tak ada pun, tak wujud pun. Hanya ada dalam khayalan dia saja. Manusia khayalan. Abu Sa'adat. Jadi dia letak atas kawan tu lah, dia buat apa-apa dia letak situ. Jadi orang tu imam. Dia kata imam. Jadi yang malas mana nak pergi cek, nak pergi tengok. Pakai timur sajalah. Apalagi kalau tengok dia tu nampak warak, nampak bagus orangnya, orang taat. Kalau sembahyang tu duduk di saf pertama, sentiasa saf pertama misalnya, orang boleh terpedaya dengan benda-benda begitu. Allah sesungguhnya telah memelihara orang-orang seperti At-Tabarani dan juga perawi-perawi di atasnya daripada mengemukakan hadis-hadis seperti ini. Kalau kita tengok dalam sanad tadi, dia kaitkan dengan Imam Tabarani pula. Jadi Al-Karuhi tu ambil daripada orang yang hebat-hebat lah. Anak Imam Ahmad Abdullah, anak dia tu ambil daripada ayah dia Imam Ahmad sendiri. Seolah-olahnya Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Itu jahatnya. Dia kaitkan dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang elok akidahnya. Bagi orang yang tidak faham, dia kata Imam Ahmad agaknya berfahaman begitu. Imam Tabarani berfahaman begitu juga. Sebab dia yang sebar, padahal tak ada pun. Kalau betul ada diriwayatkan oleh Tabarani, sepatutnya ada dalam kitab dia. Tabarani begitu banyak kitabnya. Mu'jam dia saja tu ada 3. Mu'jam Saghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Kabirnya. Mu'jam Kabir tu 20 jilid lebih. Dalam banyak macam, kenapa tak ada ni? Tak ada. Tapi dia kaitkan dengan Tabarani. Zaman dahulu agak susah kitab Tabarani itu nak dapat. Sekarang ni mudah dapat. Dunia zaman percetakan ni boleh tengok, boleh cek, kita boleh cek benda tu. Buku pula dia susun dalam bentuk yang mudah. Dia ada fihrisnya di belakangnya. Kalau nak cari hadis, cari mudah je cari. Apalagi sekarang ni ada dalam kita guna komputer, software, Syamilah apa semua, senang nak cari. Type sajalah apa-apa perkataan yang tersebut dalam hadis tadi, apa saja type yang akan keluar. Tak ada pun. Kitab Imam Ahmad itu yang asalnya disusun dalam 6 jilid, sekarang ni dengan tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud sudah jadi 50 jilid lebih. Tak ada pun dalam tu. Dia kata Imam Ahmad riwayat. Macam mana dia ambil? Dia ambil daripada mana? Kenapa orang lain tak ada cerita pun benda macam ni? Itu dia kaitkan dengan orang-orang yang baik-baik, sehingga jadi rosak orang-orang tu. Tapi umat ni, di kalangan umat ni sentiasa ada orang yang alim, dia boleh periksa, dia boleh cek. Bila cek tak ada pun, saja dikaitkan dengan Imam Ahmad, dengan Imam Tabarani. Ini dia ada cerita dia saja yang buat. B. Al-Juzaqadi juga telah mengemukakan hadis ini secara marfu' daripada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan hadis ini dusta, maudhu' dan karut. Ia disebarkan dengan menggunakan nama-nama tokoh-tokoh besar dalam agama seperti At-Tabarani, Imam Ahmad dan lain-lain. Ia adalah hasil rekaan Abu Sa'adat Ahmad bin Mansur bin Hasan bin Al-Qasim, dan dia adalah seorang pendusta besar seperti telah disebutkan oleh Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi. Ibnu Mandah mengatakan dia seorang mulhid, etis dan pendusta besar. Ini tokoh-tokoh pengkaji hadis ini sudah teliti, sudah menjejaki dia dan mengatakan dia ni pendusta besar. Jadi kita tak boleh pakailah cerita-cerita macam ni. Cerita-cerita macam ni dalam kitab-kitab, tapi nasib baiklah sebab kita ni dalam masyarakat ahli sunnah, susah nak dapat sikit. Kalau ada pun di celah-celah kitab yang hadis maudhu' tu diambil oleh orang yang tak faham cara dia, maksud pengarang dia tu. Dia ingatkan ada dalam tu boleh dipakai, bawa
rata pergi. Itu satu kesilapan lah. Tapi nak kata sengaja memang nak bawa benda tu, rasanya tidak begitulah dalam masyarakat ahli sunnah. C. Setelah mengemukakan riwayat di atas, Az-Zahabi menulis, Abu Sa'adat inilah dia Syekh Mujassim. Syekh Mujassim yang berfahaman Mujassimah, yang Allah tidak akan malu menyiksanya kerana telah berdusta dan mereka cipta hadis ini. Jadi dia marahlah. Tak tahu nak cerita perasaan dia tu, begitulah dia tulis. Jadi ini menunjukkan Az-Zahabi dan lain-lain imam-imam kita yang besar-besar. Az-Zahabi itu murid kepada Imam Ibn Taymiyah. Kalaulah dia Ibn Taymiyah tu sendiri seperti yang didakwa sebagai mujassimah musyabbihah, tentu dia anti juga. Macam ni lah. Mana dia sokong golongan mujassimah? Tak sokong. Kecuali dia tahu guru dia tu tak ada apa pun saja orang kaitkan dengan dia tu. Padahal dia tak terlibat pun. Bahkan dia tu kalau kita perhatikan kitab-kitab dia anti pun, menentang golongan mujassimah dan musyabbihah. Itu seperti muridnya ini. Contoh ketiga, ra'aitu rabbi biminan ala jamalin awraq alaihi jubbatu suf amaman nas. Maksudnya, aku telah melihat Tuhanku di Mina menaiki unta kelabu. Jadi Tuhan naik unta kelabu. Nasib baik dia tak naik kereta ya. Sebab pada masa tu kan tak boleh bayar lagi kereta macam sekarang ni kan. Kalau orang zaman sekarang ni reka, dia reka Tuhan bawa kereta pula. Ikutlah kereta apa-apa pun kan. Warna sekian-sekian pula dia boleh sebut. Macam tu lah. Maksudnya, aku telah melihat Tuhanku di Mina menaiki unta kelabu. Dia memakai jubah daripada bulu bebiri di hadapan orang ramai. Jadi ini jelas ini sangat ni kan. Inilah cara golongan musyabbihah menyebarkan fahaman salah mereka itu. Dan kalau kita tengok gini lah, tolak sajalah, senang. Tolak saja. Tak ada macam ni dalam hadis-hadis sahih. Tak ada. Apalagi kalau kata dia bawa kereta Volvo. Mana nak ada kereta Volvo pada masa tu? Jadi Nabi SAW kata pula macam itu jauh sekali. Tolak teruslah, senang. Tapi pada masa tu unta tu ada kan. Jadi sebut unta. Rujukannya Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at, Az-Zahabi Mizanul I'tidal dan lain-lain seperti yang ada dalam rujukan tu, baca sendirilah ya. Dan kalau nak rujuk sendiri, saya sudah bagi jilidnya, muka suratnya, tengok situlah. Tengok sendiri. Dan ulama-ulama kita sebut ini bukan nak menjajah benda ni, bukan nak sebar benda ni, tidak. Nak bagi peringatan kepada orang ramai. Inilah contoh hadis maudhu'. Contoh betapa dalam hadis juga terdapat berapa banyak gambaran-gambaran tentang Allah yang tidak sesuai dengannya, tidak layak dengannya, bahkan menyerupakannya dengan makhluk. Bila ada gambaran macam ni, itulah tanda, termasuk di dalam usul yang pertama, tanda hadis itu palsu. Hadis itu palsu, tak boleh pakai. Macam mana kita nak jadikan sandaran dalam akidah? Tak boleh sama sekali. Komentar Mulla Aliul Qari berkata, hadis ini maudhu', tiada asalnya, tak ada asas langsung. Imam Az-Zahabi menceritakan, kata Abul Qasim Ibnu Asakir, orang yang dituduh mereka hadis ini ialah Al-Ahwazi. Al-Ahwazi. Abul Fadl Ibnu Khairun menganggapnya sebagai seorang yang lemah. Hafiz Abdullah bin Ahmad As-Sabarqandi berkata, Hafiz Abu Bakar Al-Khatib mengatakan dia seorang pendusta besar dalam hadis dan qiraat, kedua-duanya sekali. Ini mereka ni, bukan mereka hadis saja, mereka qiraat juga. Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadhibil Muftari menulis, tidak hairanlah jika orang jahil pun mendustakan apa saja cerita yang dikemukakan oleh Al-Ahwazi ini
Jadi pada masa tu orang pun sudah tahu dia ni orang macam mana. Orang jahil pun tak perlu terima. Apatah lagi orang alim, orang yang beragama. Sebab apa yang dia cerita tu teruk sangat lah. Teruk sangat. Inilah salah satu contoh cerita dia, dan dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Rasulullah tengok Tuhan macam ni, dalam rupa ni, naik unta begini-begini. Ini orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, dan tujuannya ialah merosakkan agama Islam. Kerana dia adalah antara yang paling pembohong dalam mengemukakan riwayat-riwayat qiraatnya. Dalam qiraat pun ada juga yang palsu, bukan hadis saja. Jadi kalau daripada orang-orang macam ni lah tersebarnya qiraat-qiraat yang palsu. Keterangan Al-Ahwazi, siapa dia ni? Ialah Abul Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Yazdad, seorang qari dari negeri Syam. Dia ni, jadi kena ingatlah nama. Tetapi bagi kita untuk umum, pegangan umum macam tadilah, mana-mana hadis yang dikatakan hadis yang menggambarkan Allah menyerupai makhluk nyata sangat macam tadi. Kalau yang tak nyata tu mungkin kita pun tak tahu kan. Tak tahu, boleh jadi keliru, itu kena tanyalah. Tapi kalau yang nyata sangat macam tadi, tolak teruslah. Itu tanda hadis itu palsu, bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Ini komentar ni tentang Rasulullah melihat Allah gini-gini, ataupun orang ini melihat Allah. Kalau disebut gitu, kena berhati-hati. B. Hadis-hadis yang menyebutkan Nabi SAW melihat Tuhan dengan mata kepalanya di mana-mana bahagian dunia ini atau pada malam Mi'raj, tidak ada satu pun yang sahih. Ini menjadi pegangan. Tadi kan ada kaitan dengan melihat. Dia melihat pada hari Jumaat, malam Jumaat, melihat di Mina. Di Mina. Kalau melihat di mana? Di tempat, ada tempat Mina tu di mana? Di Mekah lah. Mina tu. Orang pergi ke Mina kan, pergi ke Mekah. Di situ Allah naik unta kelabu. Tidak ada satu pun yang sahih. Kena ingat itulah pegangan. Kalau kata Nabi melihat Allah dalam Kaabah misalnya, Kaabah tu di mana? Atas muka bumi kan? Tak sahih. Mudah saja. Kalau Allah melihat di mana? Di Arafah misalnya. Arafah pun di bumi juga. Kalau Allah melihat Nabi melihat Allah pada ketika Mi'raj, itu pun tak betul juga. Tak ada satu pun yang sahih. Kalau dikatakan bukan di bumi, tapi pada malam Mi'raj, tak ada satu pun yang sahih. Kebanyakannya bahkan maudhu'. Tidak ada satu pun yang sahih. Berkemungkinan ia dhaif. Kalau dhaif tak boleh dijadikan alasan dalam akidah. Hadis dhaif tak boleh dijadikan alasan ataupun dalil dalam akidah. Tak boleh buat pegangan hadis dhaif. Kebanyakannya maudhu'. Kalau dhaif pun tak boleh pakai. Bukan kita kata bila kena berhati-hati sikit. Setengah orang dia kata tidak ada satu pun yang sahih, padahal ada yang dhaif. Yang kita kata yang sahih tu lah boleh nak boleh jadi alasan pun. Itu pun bagi orang yang terima kata hadis sahih saja walaupun tidak mutawatir, boleh diterima untuk akidah. Bagi orang yang mengatakan kena mutawatir, sahih pun tak ada jaminan lagi, tak boleh lagi, tak cukup syarat lagi. Itu bagi orang yang kata boleh, itu pun kena sahih. Di sini tak ada yang sahih. Kalau ada pun yang dhaif. Kebanyakannya adalah maudhu'. Demikianlah kata Imam Ibn Taymiyah di dalam Dar'u Ta'arudil Aqli wad Naqli. Naqdut Ta'sis dan Majma'ul Fatawa. Begitu juga kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari.
Mulla Ali Al-Qari di dalam Mirqa Syarah Mishkat, Ibnu Kathir di dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul, Ibni Abil Izz di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Sebab gini, dalam masyarakat kita ni kadang-kadang kalau kita sebut Ibnu Taimiyah saja dia susah sikit padahal dia tu memang cukup dipercayai, memadai kalau dia saja pun. Tetapi oleh kerana ada orang kaitkan dengan pahaman mujassimah lah, musyabbihah lah, padahal dia tak ada kena-mengena pun. Jadi susah sikit kadang-kadang nak diterima. Sebab itu saya bagikan rujukan-rujukan yang lain. Orang lain pun kata macam itu juga, bukan dia saja. Bukan dia saja yang kata begitu. C. Hadis-hadis Aisyah, Abu Dzar dan lain-lain yang sebahagiannya akan dikemukakan nanti dengan jelas menolak dakwaan golongan yang mendakwa Nabi SAW telah melihat Tuhan dengan mata kepalanya. Jadi kita kena utamakan yang ini. Walaupun memang ada riwayat yang sebut kata Nabi melihat Allah. Setengah-setengah sahabat, Ibnu Abbas lah banyak, tapi lebih ramai yang mana? Yang kata tak tengok. Kita kena pakai yang itu. Aisyah sampai kata begini sekali, takkan kita nak kata boleh tengok lagi. Yang kuatnya ialah yang mengatakan tidak tengok, tak pernah tengok. Orang yang katakan Nabi SAW pernah tengok Allah itu keliru. Tetapi benda ni masih lagi khilaf di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri, masih lagi khilaf. Misalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata ada tengok, tapi tengok tanpa kaifiat lah. Begitu. Tengok tu macam mana, dalam mimpi ke apa? Itu banyak lagi ada khilaf. Benda-benda macam ni lah yang saya katakan furu' akidah tu yang boleh ada khilaf tu. Tapi yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuatnya yang ni, yang tak melihat itu. Sebab bukan seorang dua sahabat yang meriwayatkan begitu. Kemudian dengan tegas pula Aisyah kata, cuba kita tengok. Jadi semua tadi melibatkan Nabi melihat Allah, dan dia cerita dalam keadaan begini. Asas dia tu tak boleh pakai dah. Melihat Allah tu, itu tak boleh pakai dah. Kata Aisyah, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama, walakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu saddun ma bainal ufuq. Bermaksud, sesiapa mendakwa Muhammad SAW telah melihat Tuhannya, sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan besar. Itu Aisyah kata. Nanti ada pihak-pihak yang dengar bila saya kata begini kan, kita pilih pendapat ini, dia kata nak lawan ulama pula. Bukan, jangan berlawan dengan Aisyah ni. Jangan dengan saya cuba kemukakan pendapat dia saja. Sebetulnya baginda SAW telah melihat Jibril dalam rupanya yang sebenar. Jadi orang yang kata melihat Allah itu keliru. Sebenarnya yang dalam hadis sebut kalau ada melihat Jibril, bukan Allah yang dia lihat itu pada malam Mi'raj ke, atau di atas dunia ni, di masa-masa di dunia dia pernah tengok Jibril. Itu 2 kali. Itu pun 2 kali dalam rupanya yang sebenar. Yang bawa wahyu banyak kali, beribu kali itu lain, itu tidak dalam rupanya. Yang tengok dalam rupanya itu Jibril, bukan Allah. Sebetulnya baginda SAW telah melihat Jibril dalam rupanya. Kejadiannya menutupi ruang di antara ufuk, yakni langit dan bumi. Ini hadis riwayat Bukhari. Muslim, Tirmidzi
Abu Awanah dan lain-lain pula beriwayatkan daripada Masruq, daripada Aisyah begini. Jadi oleh kerana panjang tu kan, saya baca, ada baris tu, saya tinggal lah, tuan-tuan baca sendirilah. Kita nak tengok terjemahan dia saja. Maksudnya, pernah aku bertelekan dekat Aisyah. Ini kata siapa? Kata Masruq, murid Aisyah. Lalu beliau berkata kepadaku, ini kita kata macam mana pula Masruq dia bertelekan dekat Aisyah pun. Macam mesra sangat. Siapa Masruq tu? Jadi macam mana, apa hubungannya? Tidakkah dia tu bukan mahram dengan Aisyah? Sedangkan hubungan sahabat-sahabat dengan isteri Nabi ini dia tidak sambung dengan sahabiah yang lain, lebih tertutup. Kenapa dia mesra begini? Jawabnya, Masruq ni anak murid khusus Aisyah. Aisyah kalau dia berkenan kepada budak-budak, nampak pintar, cerdik, dia nak jadikan anak murid dia, dia akan suruh mana-mana keluarga dia menyusukannya. Yang ada susu, menyusukannya supaya jadi anak susu dia, anak saudara susunya, cucu susunya, susuannya. Jadi itu caranya. Jadi mereka boleh mesra masuk dekat. Itu cerita. Dan Masruq ni seorang yang hebat dah, ahli ilmu yang terkenal. Sebab dia rapat dengan Aisyah. Ini ceritanya. Pernah aku bertelekan dekat Aisyah. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Aba Aisyah. Itu Masruq. Masruq ni kerana mesra sangat dengan Aisyah dan sayang kepada Aisyah, anak dia dapat, dia bagi nama Aisyah. Wahai Aba Aisyah, ada 3 perkara. Sesiapa mendakwa salah satu saja daripadanya pun, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Aku bertanya, apakah perkara-perkara itu? Kata Aisyah, sesiapa mendakwa bahawa Muhammad pernah melihat Tuhannya, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Kata Masruq, aku sebelum itu bertelekan, mendengar kata-kata Aisyah itu, aku terus duduk lantas berkata, nanti dulu, berilah peluang kepadaku untuk bercakap. Bukankah Allah ada berfirman, bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Tetapi seperti saya buatkan, nya itu bukan, kalau Melayu gitu kan, bukan nya huruf besar. Nya huruf kecil. Kalau dalam bahasa Arab, walaqad ra'ahu, begitu saja. Jadi hu tu dia nak cerita ada orang yang anggap salah faham lah, kerana salah faham hu tu nya itu kembali kepada Allah, padahal bukan begitu. Firmannya lagi bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada waktu yang lain. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dalam rupanya yang asal, pada waktu yang lain. Ini Jibril, bukan Allah. Kalau dalam rupanya yang asal Tuhan, ada pula Tuhan ada rupa asal, tidak rupa asal pula. Macam mana boleh macam tu? Kata Aisyah, akulah orang pertama dari kalangan umat ini bertanya Rasulullah tentang perkara ini. Setengah ulama oleh kerana dia setuju, dia sokong pendapat yang mengatakan Nabi ada melihat Tuhan. Dia kata, Aisyah ini pendapat dia saja. Pendapat dia saja, apa yang dia faham daripada hadis. Bukan hadis sendiri, tak tepat itu. Cuba tengok ni, dia kata apa? Akulah orang yang mula-mula bertanya Nabi. Jadi kalau bertanya Nabi, maknanya daripada Rasulullah lah. Macam mana boleh kita putuskan hubungan dengan Rasulullah? Takkan itu pendapat dia. Umpamanya kalau tengok dalam syarah Imam Nawawi, dia pergi ke situ. Imam Nawawi lebih cenderung kepada dapat melihat, telah melihat. Jadi dia kata Aisyah ni pendapat dia saja. Itu istinbat yang dia buat sendiri, bukannya berasal daripada Rasulullah. Ramai orang mau kritik dia. Saya sendiri tengok, tak tepat ni Imam Nawawi kata begitu. Hadis ni sendiri cuba perhatikan, dia kaitkan dengan Rasulullah, bukan pendapat dia. Dengan sebab itu kita kata yang ini yang lebih tepat. Tapi seperti saya kata tadi,
Ini termasuk dalam furu' akidah. Memang ada khilaf. Kalau ada khilaf pun tidak jadi rosak akidah. Ulama-ulama besar ada khilaf dalam perkara ini. Tapi kena jelaslah. Dalam akidah pun ada khilaf juga. Ya, furu' akidah. Itulah furu' akidah. Sebab itu saya selalu kata, ramai orang tak faham pembahagian itu. Dia ingat kalau akidah semuanya usul. Saya tetap menghormati orang lain. Ya, tengok, tapi dari segi dalil, dari segi hujah ini yang kuat, tak boleh mengatasi yang ini. Kata Aisyah, akulah orang pertama dari kalangan umat ini bertanya Rasulullah tentang perkara ini. Maknanya bukan pendapat dia saja, ditanya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, ia adalah Jibril. Jadi hu tadi itu, nya tadi itu Jibril. Yang sebut dalam Quran itu Jibril. Aku tidak melihatnya dalam rupanya yang asal melainkan 2 kali sahaja, Nabi kata. Jibril. Aku nampak ia turun dari langit dalam keadaan kejadiannya yang begitu besar itu menutupi ruang di antara langit dan bumi. Kata Aisyah, tak pernah dengarkah firman Allah ini? Jadi dia berhujah dengan Masruq tu. Kamu tak pernah dengar ke ini ayat ni? Bermaksud dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mendalam pengetahuannya. Aisyah kata, la yudrikul absar, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Dia baca ayat tu, kamu tak dengar ayat ni? Mana tak boleh lihat, termasuklah Nabi, tak ada kecuali. Termasuklah Nabi, tak ada kecuali. Yang kata melihat itu boleh melihat, itu dalam syurga. Di akhirat nanti bolehlah. Di akhirat nanti sebelum syurga boleh dah, ada dalam hadis. Maka kita terima lah. Dalam dunia ni maksudnya. Dalam dunia. Jadi Aisyah berhujah dengan ayat itu. Atau firman Allah ini bermaksud, dan tidak mungkin bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi, atau dari belakang tabir. Apa makna? Au min wara'i hijab. Kalau Allah pernah dilihat tanpa hijab, apa makna ni dikata begini? Au min wara'i hijab. Atau dari belakang tabir, dengan mendengar sahaja kalam Allah tanpa melihatnya. Itu maksudnya. Itulah yang difaham oleh ulama-ulama. Atau dengan mengutus utusan, yakni malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi ayatnya dalam yang Arab tu, tengok situlah. Dalam bracket tu ada ayatnya. Kata Aisyah seterusnya, sesiapa mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan apa-apa dari kitab Allah, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Padahal Allah berfirman, bermaksud, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, yakni apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan perutusannya. Allah melihatmu, Allah memeliharamu dari manusia, yakni dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi ini tak boleh kita terima macam golongan Syiah yang kata Nabi ada sembunyi sesuatu, ada bertaqiyah, dia tidak sampaikan setengah-setengah perkara. Ini dusta besar. Kalau ada orang yang kata begitu, tak betul. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Itu dalam ayat itu berarti bercanggah dengan ayat itu. Kata Aisyah lagi, sesiapa mendakwa dia, yakni Muhammad, dapat menceritakan apa yang akan berlaku besok, berarti dia telah berdusta besar atas nama Allah. Tu yang dia cerita ahli syurga, ahli neraka tu. Dia cerita di akhir zaman begini-begini, apa salahnya? Ada cerita tu. Maksudnya dengan pasti, dengan tanpa daripada Allah, dia boleh cerita sendiri.
Kalau yang Allah bagi tahu kepada dia yang ada dalam hadis itu, kita terima itu daripada Allah, bukan sendiri. Maksudnya mengetahui sendiri. Seperti kita nak tahu, tak ada wahyu, boleh dapat? Tak boleh. Dia pun kerana wahyu lah, dapatlah. Kalau tidak, tak tahu. Apa yang dia sebut itu wahyu lah. Padahal Allah berfirman, bermaksud, katakanlah, tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Jadi ini maksudnya yang asas itu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, tak tahu siapa pun. Nabi pun tak tahu. Kita nampak mudahnya macam ni, kita tak ada masalah. Ya, betul lah. Tapi berapa ramai di Turki, di Pakistan, di India ni, pengikut-pengikut Berelwi, dia kata Nabi ni tahu segala-gala. Nabi tahu perkara gaib, tahu sendirilah. Bukan kerana wahyu setakat yang Allah bagi tahu, tidak, tahu semua. Dia percaya begitu. Itu rosak tu, tak betul. Bercanggah dengan berapa banyak ayat Quran. Dia kata memanglah satu ketika Nabi tak tahu, di akhir hayat dia Allah bagi tahu segala-galanya kepada dia, tak ada yang tersembunyi. Dan yang dia tahu, dia bagi tahu, dia dapat tahu sendiri, bukan berdasarkan wahyu. Kalau wahyu tak ada bezanya daripada orang lain, tak ada istimewanya. Dia kata begitu. Ini silap, bercanggah dengan apa yang Aisyah kata. Habis itu, setelah mengemukakan hadis ini, Imam Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi yang kita baca tadi hadis panjang, hasan sahih. Dalamnya tersebut salah satunya, Nabi SAW tidak melihat Allah. Tidak. Sesiapa yang mendakwa begitu, kata Aisyah, berarti dia berdusta atas nama Allah. Sampai begitu sekali dia kata. Kemudian satu lagi hadis, Abu Dzar meriwayatkan, katanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka? Qala nur anna arahu. Bermaksud, aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah engkau melihat Tuhanmu? Jadi sahabat ada tanya, benda macam tu, bukan tak pernah tanya. Jawab baginda, cahaya. Bagaimana aku akan dapat melihatnya? Yang aku nampak cahaya saja. Bagaimana aku akan dapat melihatnya? Tak dapat itu, tak mampu. Jadi nur anna arahu, setengah-setengah ulama dia baca begini, nur inni arahu, cahaya, aku lihatnya, aku nampaknya. Jadi pada situ dia kata, memang Nabi nampak, Nabi tengok Allah. Tak betul, tak kena tu begitu tu. Cuba kita fikir, nur inni arahu, hu tu nak kembali ke mana? Kalau kita kata bukan anna tapi inni, nur sesungguhnya aku melihatnya, nya tu apa? Nur tu lah, bukan Allah. Kenapa Allah pula begini? Nur sesungguhnya aku melihatnya, nur itulah. Nur itu bukan Allah. Sama juga dengan anna arahu, yang nampaknya nur, cahaya. Cahaya itu bukan Allah. Sama juga. Jadi kalau kita kata nur, cahaya, jadi cahaya aku tak nampak kah? Inni arahu, Allah tu mana jauh begitu, tak boleh. Dia paling tinggi, nur sesungguhnya aku nampak, nur itulah. Sebab yang tersebut sebelum itu nur, bukan Allah.
Ini maksudnya dhamir itu, apa kita panggil, ganti nama itu. Nak kembali ke mana? Kalau berdasarkan riwayat yang kebanyakan, anna, bagaimana nak nampak Allah, dan nur berlapis-lapis, ada, tak nampak. Ini semua menunjukkan Nabi SAW tak pernah melihat. Dan ini orang tanya ni bukan di sini, cerita dalam dunia. Ketika dia Mi'raj, dia nampak ke? Tak nampak. Bagaimana aku akan dapat melihatnya? Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Jadi itulah cerita. Kalau orang kata Nabi melihat Allah dalam rupa begini-gini, duduk naik unta apa semua, itu jauh sangat. Melihat itu sendiri pun dipertikaikan. Apa lagi nak sebut melihat dalam keadaan naik unta pakai jubah begini-begini? Jauh sekali. Jadi kita tak boleh terima sama sekali cerita-cerita yang seumpama ini. Dan ini termasuk dalam bercanggah dengan usul yang pertama. Usul yang pertama, yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan Allah dengan makhluk, itu bukan. Itu bukan, tak betul. Hadis itu adalah hadis yang maudhu. Atau paling tinggi pun dhaif. Kalau dhaif tak boleh buat hujah juga dalam akidah. Tak boleh buat pegangan. Kalau kata dapat melihat, melihat macam mana? Tak boleh buat pegangan juga. Dia memang ada khilaf, tak nafi itu, tapi dari segi hujah, dari segi dalil, kalau Aisyah sampai kata begitu, bukan main-main, dia yakin sangat. Dia yakin tu. Kita dalam cerita benda-benda macam ni, baik rujuk kepada sahabat, rujuk kepada Rasulullah SAW, daripada pendapat orang tu orang ni yang dia mana hujah dia? Hujah dia, pendapat dia tu bukan hujah, dalil dia, tempat rujukan, pegangan dia. Bagi kita yang lebih kokoh, yang lebih kuat untuk kita buat pegangan ialah yang seumpama ini. Jadi sekadar itulah saja untuk pagi ini. Kita baru sempat baca usul yang pertama, hadis-hadis yang bercanggah dengan kebesaran Allah dan menyerupakannya dengan makhluk. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana. Itulah usul yang pertama. Ada apa-apa kemuskilan? Jika ada, insyaAllah. Ada pendapat kata bahawa apabila kita dengan satu hadis Rasulullah tetapi bertentangan dengan pendapat ulama, maka kita perlu berpegang kepada pendapat ulama, kerana katanya ulama ini telah pun mengeluarkan istidlal, hasil istidlal daripada hadis-hadis itu. Ya, ada kebenarannya juga. Jangan terus jadi kalau hadis itu mengikut pemerhatian kita kata begini maknanya, boleh jadi makna dia macam lain. Jadi kita ambil kira juga ulama. Tapi nak kata secara mutlak terus hadis itu tidak sahih semata-mata kerana pendapat ulama bercanggah dengannya, tak boleh juga begitu. Tak boleh juga. Dengan sebab itu berapa banyak yang macam tadilah, ulama ni tak mau pakai dengan adalah sebab-sebabnya, alasan dia, tapi ulama lain pakai. Jadi tak boleh kita kata secara mutlak bila ada ulama yang tak terima hadis itu maka hadis itu tidak sahih. Tak boleh kata begitu. Tapi ada kebenarannya, kita kena ambil kira juga. Kena tengok dulu apa yang dia kata tentang hadis itu. Kenapa dia tak mahu terima? Kenapa dia anggap dhaif? Kita kena hormat juga. Itu betul, pada dasarnya betul. Ya. Ya. Hadis kita kata siapa yang mendakwa Nabi Muhammad mendak Allah adalah pendusta besar. Apa dengan pandangan mana ulama yang mendakwa dia yang ulama yang mendakwa Nabi Muhammad melihat Allah?
Ya, dia sekadar menyimpulkan sendiri. Dia tidak pula menyalahkan. Kalau dia menyalahkan orang, itu salah lah. Tak boleh sampai ke peringkat itulah. Kita kena berada di peringkat yang sederhana, di mana kita tidak menyalahkan. Kalau kita kata Nabi pernah melihat Tuhan, jadi orang yang kata tak pernah melihat, ini salah terus. Tak boleh. Itu bukan ahli sunnah. Lagilah tak boleh. Dia kena macam tadi lah, sekadar itulah. Itu pendapat dia. Tapi kalau mengikut Aisyah, kalau dia dakwah sampai menafikan yang lain, itu tak betul lah. Jangan menafikan yang lain. Nak terima tak apa, macam kita terima, kata tak lihat. Tapi yang itu pun kita tidak nafikan kuat sangat sampai kita kata dia bukan ahli sunnah. Tak kata sampai begitu. Yang tak boleh sampai begitu. Sebab kalau sampai begitu berarti kita mengatakan dia berdusta besar lah. Sedangkan dia ada cara dia sendiri, dia faham tu. Misalnya Ibnu Abbas, dia pegang dengan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah melihat Tuhannya. Dia pegang dengan yang tu. Dia bukan tak ada langsung, ada. Cumanya kalau hadis Ibnu Abbas ini, ada yang sebut melihat Tuhannya secara mutlak begitu. Ada yang menyebutkan melihat Tuhannya dalam mimpi. Kalau dalam mimpi itulah cerita. Ini yang kita sebut tadi, dengan mata kepala. Lain. Dalam mimpi. Jadi ulama-ulama yang kata tak pernah melihat tu, hadis Ibnu Abbas tu macam mana? Dia kata itu kita pakai berdasarkan yang muqayyad, yang melihat dalam mimpi. Pakai yang itu. Bukan melihat saja. Begitu, secara mutlak begitu, bukan. Kena pakai dengan arti melihat dalam mimpi, itu boleh terima lah. Tapi melihat dalam mimpi pun tak boleh tanpa kaifiat juga. Kalau melihat dalam mimpi dia boleh cerita begini-gini, tak betul tu. Sebab apa? Tak menyerupai makhluk ni bukan di luar saja, dalam mimpi pun tak boleh menyerupai makhluk. Kalau tidak jadi musyabbihah. Kalau ada nampak menyerupai, diam saja, diam. Bukan begitu Allah. Laisa kamitslihi syai'. Ada usul. Itulah usul akidahnya. Laisa kamitslihi syai'. Itu usul. Nanti di mana kamu hadapkan wajahmu, itu ada wajah Allah. Jadi kita sebagai awam ni nak takwil tuan. Di situ maksudnya dari segi kiblat lah. Dia berkait dengan kiblat. Dia berkait dengan kiblat. Jadi kalau tidak tepat kiblat pun tak kisah. Niat kita tu nak menghadap kepada Allah, nak beribadat kepada Allah. Di mana-mana pun tak ada kiblat pun, fathamma wajhullah. Itu maksudnya, lebih ke situ. Kena takwil begitulah, bukan thamma wajhullah, cuma di situ wajah Allah ada, tidak begitu. Ataupun dia takwil dengan rahmat Allah dan sebagainya. Itulah. Ya. Yang mana dia berkata dua sama ada yang Allah bisa Allah dan juga Allah yang ada ya. Itu pun bagi saya lah, dia termasuk dalam furu' juga. Perincian dia tu. Semua terima. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, semua terima. Allah beristiwa di atas arash. Istiwa tu macam mana, apa makna dia? Situ saja masalahnya. Seperti tadi juga, kita sepatutnya kena terima. Kalau orang yang kata begini dengan takwil, terimalah. Kalau tak mahu takwil, mana istiwa tu dengan arti duduk lah. Duduk macam mana? Yang layak dengannya, tidak menyerupai makhluk. Kena terima juga. Itu caranya yang paling selamat. Kalau tidak jadi bertelagah lah, tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Sebab itu saya kata saya bawa ubat satu penawar. Ini penawar. Akidah ada dua, usul akidah, furu' akidah. Itu termasuk dalam furu'. Istiwa dengan makna begini-gini, takwil dengan makna berkuasa dan sebagainya. Furu'. Atau istiwa dengan makna yang layak dengan Allah. Duduk, tapi duduk yang layak dengannya. Itu pun boleh diterima. Kedua-duanya boleh terima. Dan kita sepatutnya menerima kedua-duanya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Baru selesai masalah. Itu termasuk dalam furu'. Bukan calon-calon orang yang berbeza pendapat tu. Macam tadilah, dapat melihat dan tidak melihat tu. Amal tu bukan seorang dua. Kenapa boleh berlaku khilaf? Furu' akidah. Selesai.
Yang kata kuasa pun kuasa tidak seperti makhluk juga. Yang kata duduk pun duduk tidak seperti makhluk juga. Usul yang dipegang oleh semua laisa kamitslihi syai'. Itu tak ada khilaf. Kalau kata Allah berada di atas, di atas lah dia kata di atas. Tapi di atas yang tidak serupa makhluk. Ke situ juga begini. Ini kata tak boleh kata di atas di bawah begitu. Ada pihak-pihak itu sifat makhluk kata. Ada kebenarannya juga. Jadi kita boleh terima kedua-duanya. Ini furu'. Bagi saya itu semua termasuk dalam furu'. Yang tidak furu'nya, Allah tidak menyerupai makhluk. Itu tidak furu'. Dalam bab masing-masing, di mana-mana pun di situ. Kalau pegangnya itu selesai. Dan saya cukup puas hati dengan pembahagian itu. Baru selesai. Kalau tidak nampak sentiasa ada pertelagahan, percanggahan dalam perkara usul ni. Bukan satu dua. Bukan masalah istiwa itu saja. Banyak lagi perkara lain. Misalnya Allah itu sesuatu ke tidak? Sesuatu ke tidak? Nah itu ada khilaf. Itu tentang Allah kan? Tentang Allah. Jadi Allah dia sesuatu ke tidak? Kalau ada yang kata tidak, Allah bukan sesuatu. Sesuatu itu makhluk dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in itu dia berkuasa atas segala sesuatu. Sesuatu itu makhluk dia. Dia bukan sesuatu. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini adalah makhluk dia yang dijadikannya. Bagaimana dia itu sendiri sesuatu pula? Satu pendapat. Tapi satu pendapat lain kata memang Allah sesuatu. Kalau tak ada sesuatu bermakna tak ada. Takkan Allah tak ada. Tapi sesuatu itu sesuatu macam mana? Dia pergi ke situ juga. Sesuatu yang tidak menyerupai makhluk. Situ juga. Sebab bukti dia ada bukti juga. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan apa sesuatu yang paling besar kesaksiannya? Qulillah, katakan Allah. Yang ni Allah itu sesuatu. Itu dalilnya. Ada juga, tapi tak terang tu. Tak terang. Masih lagi tak terang. Bila tak terang, tapi soal Allah dipanggil akidah. Akidah apa? Furu'. Selesai. Ramai yang tidak jelas. Saya perhatikan kekeliruan ini, perkelahian, pertelagahan sama kita kerana tak jelas di situ. Pendawanya ada di situ. Anggaplah usul ini ada furu', ada usul. Jangan ingat fiqh saja ada usul, ada furu'nya. Akidah pun begitu. Macam tadi contohnya. Banyak lagi lah yang lain-lain. Barulah senang. Macam saya kata Tuhan tidak boleh dilihat. Bagi saya itu yang lebih kuat. Tapi saya tetap hormat pihak satu lagi. Saya tak kata dia bukan ahli sunnah. Dia ada hadis juga. Walaupun kita boleh takwil hadis dia. Hadis dia itu maksudnya sebenarnya begini-gini. Sekurang-kurangnya dia ada hadis juga. Dia ada hadis juga. Kalau kita terima dia tu kata boleh melihat. Boleh melihat tu Allah tu serupa dengan makhluk. Tidak juga. Dia pergi ke situ juga. Tak serupa juga dengan makhluk. Boleh melihat, Nabi melihat Allah pun tanpa kaifiat. Tidak seperti makhluk. Ke situ juga pergi. Yang kata tidak melihat, selesai, tak ada masalah. Daripada awal lagi tak ada. Yang kata dapat melihat itu pun dalam keadaan tidak serupa dengan apa-apa makhluk. Ke situ juga pergi. Kalau tak pergi ke situ, rosak. Sebab itu berkait dengan usul akidah. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu usul. Tak ada siapa pun khilaf. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita setakat itulah untuk pagi ini. Wallahu a'lam.